Nama saya Ainur Afika binti Ahmad Firdaus. Saya Nurul Najwa binti Muhammad Hasni. Saya Nurul Hamzah binti Muhammad Izzain. Kami daripada kelas Pengajian Melayu 4 akan membincangkan satu topik yang begitu menarik, iaitu amalan teknologi hijau dalam kehidupan seharian dapat meningkatkan kualiti hidup dan alam sekitar. Assalamualaikum Afika, Najwa. Kamu berdua sihat? Waalaikumsalam Hamizah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Kamu apa khabar? Khabar baik. Kamu berdua tahu tak tentang isu alam sekitar yang berlaku sejak akhir-akhir ini? Kami berdua ada ternampak isu ini dalam akhbar dan media sosial beberapa hari yang lalu semasa berada di bilik TV. Kenapa Hamizah? Apa yang berlaku? Menurut Jabatan Alam Sekitar, Malaysia merupakan antara negara yang tersenarai pada kedudukan 130 dari keseluruhan 180 buah negara dalam senarai Indeks Prestasi Alam Sekitar (EPI), di mana ianya merupakan satu berita yang buruk dan negatif bukan hanya kepada manusia, bahkan alam sekitar. Sebenarnya, saya ada perasan sejak akhir-akhir ini banyak berlaku perkara berkaitan alam sekitar seperti banjir kilat, tanah runtuh, jerebu, panas yang melampau dan banyak lagi. Boleh tak awak jelaskan lebih lanjut tentang isu alam sekitar ini? Mengikut kefahaman saya, alam sekitar merupakan keadaan sekeliling atau lingkungan yang merujuk kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Bagaimanapun, secara khusus perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal sama ada biotik iaitu benda hidup atau abiotik yang merupakan benda bukan hidup yang melingkungi satu kitaran yang berkait dengan iklim dan cuaca. Dapat satu lagi definisi alam sekitar, namun ia lebih kepada kefahaman persekitaran di mana ia merupakan satu istilah geografi tentang doktrin falsafah yang memberikan penekanan terhadap aspek fizikal alam sekitar seperti keadaan iklim dunia yang berkait dengan aktiviti manusia. Kenapa masalah seperti ini boleh berlaku ya? Sebenarnya, kebanyakan isu alam sekitar ini berlaku adalah berpunca daripada aktiviti manusia itu sendiri. Antaranya ialah aktiviti pembalakan yang tidak terkawal yang menggalakkan kejadian seperti tanah runtuh dan banjir lumpur. Hal ini kerana kurangnya akar pokok yang berfungsi sebagai pencekam tanah dan penyerap air hujan akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar. Seterusnya, aktiviti seperti perkilangan dan pembakaran sampah pula menyumbang berlakunya peningkatan suhu kerana ia membebaskan gas karbon dioksida. Tidak ketinggalan juga masalah yang sering melanda negara kita pada setiap kali musim terhujung, iaitu banjir kilat. Selain berpunca daripada hujan yang lebat dan berterusan, pembuangan sampah juga menjadi faktor utama ia berlaku. Pembuangan sampah di merata tempat menyebabkan sistem perpalitan tersumbat kerana sampah-sampah tersebut dibawa oleh air banjir. Kesannya, air hujan tidak dapat mengalir lalu bertakung. Kejadian sebegini seringkali berlaku di Shah Alam, Selangor. Oh begitu, faham? Alam sekitar juga merupakan sumber kehidupan yang penting untuk manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Kini semakin menghampiri kemusnahan akibat kesilapan dan kesesuaian manusia. Mereka terlalu mengutamakan hal dunia sehingga alpa akan tanggungjawab sendiri terhadap alam sekitar. Betul kata awak. Alam sekitar kini mengalami pelbagai masalah seperti pencemaran air, udara, tanah, pemanasan global dan kepupusan spesies serta banyak lagi. Langkah yang proaktif perlulah diambil untuk melindungi dan menjaga alam sekitar agar generasi yang akan datang dapat menikmati keindahan dan kekayaan alam semula jadi. Saya setuju dengan pandangan awak. Jadi bagaimana cara yang patut kita ambil bagi membendung masalah ini? Walaupun kita tidak dapat mengatasinya, sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan gejala ini. Afika, adakah awak tahu cara mengurangkan gejala ini? Pada pendapat saya, pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang dan mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap individu yang tidak bertanggungjawab membuang sampah di merata tempat, termasuklah di dalam sungai.
Dengan ini, masyarakat akan lebih berwaspada dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi kerana tidak mahu dikenakan tindakan undang-undang tersebut. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu mengenakan hukuman yang setimpal kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka. Contohnya, pembakaran hutan dan sebagainya. Dengan cara ini, kualiti udara di sekeliling kita akan lebih terjamin. Dalam pada itu, masyarakat sendiri juga perlulah mempunyai nilai kesedaran dan tanggungjawab yang tinggi dalam menjaga alam sekitar ini dengan baik. Saya percaya bahawa kerjasama yang kuat dalam kalangan masyarakat ke arah berusaha memastikan alam sekitar sentiasa terjaga akan membuahkan hasil. Persis kata Mutiara, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Bagaimana pula dengan kamu, Najwa? Pada pendapat saya, kesedaran dalam diri masyarakat itu amat penting. Oleh itu, ibu bapa dan pihak sekolah berperanan dalam menanam sifat sayang akan alam sekitar ini dalam diri masyarakat sejak mereka kecil lagi. Bak kata pepatah, meletur buluh biarlah dari rebungnya. Saya percaya jika anak-anak dididik sejak kecil, mereka akan bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar sepanjang hayat. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah mengajak anak-anak mereka untuk menanam pokok bersama-sama, mengajar mereka untuk membuang sampah di dalam tong sampah dan juga mengasingkan barang yang boleh dikitari semula. Pihak sekolah pula boleh menerangkan secara ringkas tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan kesan jika mengabaikannya. Contoh aktiviti yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah ialah kempen Sayangilah Alam Sekitar. Idea yang bijak. Hamiza pula, kamu ada apa-apa cadangan? Mestilah ada. Penerapan amalan teknologi hijau dalam kehidupan seharian merupakan satu langkah yang amat penting untuk menjamin kualiti hidup dan pengekalan sumber yang berterusan. Hal ini selaras dengan pembangunan teknologi hijau yang perlu mematuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa hadapan. Dampak negatif daripada kesan aktiviti manusia juga dapat dikurangkan dan saya rasa amalan 5R ini merupakan salah satu langkah dalam amalan teknologi hijau yang efektif boleh kita ambil. Bagi menjamin kelestarian alam sekitar, usaha menerusi konsep baharu perlulah dilakukan. Kalian berdua pasti pernah dengar tentang amalan 5R kan? Mestilah pernah. Elemen 5R terdiri daripada reduce, reuse, recycle, rethink dan repair. Reduce ataupun pengurangan adalah proses di mana sisa pekerja yang terhasil diminimalkan. Sisa pekerja dapat dikurangkan dengan cara mengelakkan pembelian barangan berbungkus atau barangan pakai buang. Contohnya polystyrene, plastik dan sebagainya. Antara langkah yang dapat kita ambil adalah dengan membawa bekas makanan persendirian ke sekolah untuk membeli makanan bagi mengurangkan penggunaan plastik di kantin sekolah. Selain itu, pembelian secara pukal juga dapat mengurangkan sisa pembuangan yang secara tidak langsung menjimatkan kos pembelian. Pelajar digalakkan untuk berjalan kaki ke sekolah kerana hal ini bukan sahaja mampu menyelamatkan alam sekitar, malah baik untuk kesihatan pelajar. Bagi pelajar yang jarak rumahnya agak jauh, mereka disarankan untuk berkongsi kenderaan atau menaiki basikal. Seterusnya, menggunakan alat dan perkakasan yang kurang menggunakan tenaga elektrik dan menggalakkan penggunaan tenaga baru seperti tenaga solar bagi mengurangkan tenaga elektrik. Perabot, pakaian, barang perhiasan, permainan atau apa saja yang tidak lagi digunakan mungkin boleh disedekahkan kepada orang yang memerlukan. Boleh jadi ada ramai orang yang lebih memerlukan semua barang berkenaan. Kita juga boleh menjual semula barang tersebut dengan harga lelong, menyumbangkan kepada badan kebajikan atau beri sahaja secara percuma kepada saudara dan jiran terdekat. Sebab apa? Terlalu banyak barang juga boleh menyebabkan kabut dan sampah terkumpul. Lebih teruk lagi, ada yang menjadi tempat pembiakan haiwan seperti lipas dan tikus. Saya setuju dengan cadangan awak. Reuse juga bermaksud menggunakan semula barangan atau alatan yang terbuang dengan menjadikannya barangan lain yang bermanfaat. Contoh yang kita semua boleh aplikasikan adalah kenderaan yang telah rosak digubah menjadi pasu bunga.
Manakala botol plastik pula dijadikan sebagai bekas untuk meletakkan alat tulis. Ada juga yang menghasilkan pokok perhiasan dengan menggunakan botol plastik. Jelas sekali, amalan ini telah merangsang intelek masyarakat untuk berfikiran kreatif dalam menghasilkan sesuatu benda. R yang ketiga ialah recycle atau kitar semula. Kitar semula adalah proses menukarkan bahan buangan menjadi bahan atau objek baharu. Antara bahan yang boleh dikitar semula ialah kaca, kertas dan plastik. Kita boleh mengasingkan bahan buangan kita mengikut jenis dan hantar ke pusat kitar semula yang berdekatan untuk dikitar semula. Selain itu, kita juga boleh mengitar semula bahan buangan sendiri di rumah. Contohnya, kita boleh menjadikan bahan buangan kaca kita sebagai pasu bunga atau perhiasan di dalam rumah. Najwa, boleh awak terangkan tentang R yang seterusnya iaitu repair? Baiklah, R yang keempat ialah repair. Ia bermaksud baik pulih. Sebelum sesuatu barang itu dibuang, sewajarlah kita semua untuk memeriksa dengan teliti dahulu apakah punca kerosakan itu berlaku agar ia dapat diperbaiki. Cara ini merupakan langkah yang efektif bagi mengurangkan penggunaan sumber asli dan pembuangan sepepejal. Contohnya, kita sering kali melihat lambakan peralatan elektronik, kipas dan televisyen dibuang begitu sahaja, sedangkan permukaan luarannya masih lagi elok. Sebaiknya, mereka menghantar peralatan itu di kedai supaya ia dapat dibaiki. Akhir sekali adalah rating. Rating merupakan persoalan yang harus kita fikirkan sebelum membuat apa-apa keputusan atau tindakan. Contohnya, perlukah saya menggunakan plastik untuk membeli sebuah buku? Di mana harus saya membuang sampah? Bolehkah saya menggunakan semula bahan ini? Kalau saya buang sampah dalam longkang, apa yang akan terjadi? Saya yakin amalan ini merupakan amalan terbaik dan perlu dijadikan amalan oleh masyarakat setempat. Dengan cara ini, kita dapat menjamin kebersihan alam sekitar. Kesimpulannya, banyak kelebihan daripada teknologi hijau dalam melestarikan alam sekitar kita. Konsep pembangunan lestari perlu dipraktikkan dan diasimilasi di setiap peringkat mulai sekarang demi kelangsungan generasi akan datang. Walaupun obligasi ini merupakan satu tugas yang sukar, tetapi tidak mustahil untuk dilaksanakan agar generasi akan datang dapat menikmati kualiti hidup yang sama atau lebih baik daripada yang kita nikmati hari ini. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Saya rasa peribahasa yang cukup jelas mengingatkan kita untuk sentiasa bersedia sebelum dilanda musibah kerana sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tidak berguna. Benar sungguh kata kamu itu, Hamizah. Saya berharap masyarakat sedar akan hal ini dan mula mempraktikkan amalan 5R seperti yang kita bincangkan tadi kerana banyak manfaatnya. Semoga pihak berkuasa seperti kerajaan menjadikan amalan 5R ini sebagai topik penting dalam silibus mata pelajaran geografi di sekolah. Saya dah lama nak pergi latihan. Saya rasa itu sahaja buat masa sekarang. Harap kita dapat bersua lagi pada masa akan datang. Bye Afika, Najwa. Bye! Bye Hamizah.